Sekarang kita tengok taburan normal Okey, X ialah pemboleh ubah rawak. Okey, kita selalunya X ini binomial kita akan jadikan tukar kepada Z menggunakan formula. Okey, Z bermaksud taburan normal. Okey, Z ni namanya ialah skor Z. Okey, ataupun taburan normal piawai. Okey, ini adalah formula X tolak min bahagi sisihan piawai. Okey, ini adalah formulanya. Okey, kita tengok dulu. Selalunya bab ini kita membaca guna buku sifir. Okey, jadual, kini ada typo lagi. Jadual kebarangkalian hujung atas. Tetapi kerana awak dah ada kalkulator awak yang canggih, jadi yang inilah tips kalkulator FX57EX yang awak perlu kuasai. Okey, kita dah tak payah baca dah table ni dah. Okey, perlu kuasai tips kalkulator ini sahaja. Okey, sekarang ni saya nak awak praktis kalkulator ni. Okey, PZ lebih daripada 1. Okey, saya akan PZ lebih besar daripada 1. Okey, jadi kalau ikutkan kalkulator, okey, menu. Okey, awak tekan menu. Lepas tu awak tekan 7. Lepas 7, okey, ambil normal CD. Okey, ni kita nak baca ni, kalkulator ni. Okey, okey. Lepas tu lower upper ikut tanda simbol lebih besar ataupun kurang. Okey, sekarang ni dia kata Z lebih besar daripada 1. Okey, bermaksud ini adalah kes 4. Kes apa? Okey, ni pun typo. Okey, betulkan nanti typo Kes apa? Kes lebih besar daripada lower. Okey, maaf. Okey, letak nilai Z apa? Okey, contoh kat sini Z lebih daripada 1. Okey, jadi apa kita buat? Okey, lower awak ialah nilai apa tersebut. Okey, itu maksud dia. Okey. Lepas tu untuk nilai lower. Okey, lower lebih besar. Lebih besar daripada 1. Maknanya 1 lah, kita letak 1. Okey, untuk nilai apa kita letak 20. Nanti saya tunjuk korang slide PowerPoint saya memang nampak terus kalkulator ni. Okey, ambil je 20 ataupun 50. Okey, tak kisahlah, tapi jangan buat 10 lah. Lebih daripada 20. Okey, lepas tu sisihan piawai tu jangan kisahkan, biar je. Memang dalam kalkulator awak dia tulis 1, biarkan je 1. Okey, kita andaikan min kita 1 lah. Sisihan piawai kita 1. Okey, so kita pun tekan equal. So kita terus dapat jawapan 0.1587. Okey, so untuk jawapan ni kita terus dapat jawapan 0.1587. Okey, sekarang ni kita tengok yang ni pula, negatif 1. Okey, kita patah balik. So sekarang ni kes kurang daripada negatif 1 bermaksud negatif 1 tu dah jadi awak punya upper. Okey, jadi kita letak je negatif 20, apa-apa nilai. Lepas tu upper awak itu negatif 1. Okey, lepas tu tekan equal. Okey, lepas tu kita dapat 0.1587. Okey, kalau ini pula Z kurang daripada 1. Okey, kurang daripada 1. Okey, so lower kita ni kita letak je negatif 20 macam biasa. Tapi upper kita kat sini 1. Okey, sebab dia kurang kan. So kita dapat 0.8413. Okey. Okey, D pula Z lebih besar daripada negatif 1. Okey, jadi kita punya lower ialah negatif 1 dan kita punya upper ialah 20. Okey, tekan equal. So dapat 0.8413. Okey, sebenarnya ada penerangan di sebalik ini. Saya akan buat video lagi satu khas kenapa jawapan dia macam ni. Saya akan ajar konsep kenapa. Okey, untuk yang ini saya nak ajar guna terus kalkulator je dulu. Okey, sekarang ni di antara ini tak ada masalah. Soalan ini memang tak ada masalah. Awak memang terus masukkan lower awak 1.5 dan upper awak 1.8. Dan awak akan dapat 0.030877.
Okey, 5 tempat perpuluhan. Ini pun tak ada masalah. Okey, negatif 1, 2 ni pun tak ada masalah. So, awak akan dapat, okey, ni typo ni tak ada Okey, negatif 1 dan apanya ialah 2. So, akan dapat 0.8186. Okey. Manakala yang ini pula, okey, ini ialah macam tadi dia bagi nilai Z. Ini tak bagi nilai Z. Inilah yang kalkulator lain tak ada. Kalkulator putih je ada. Okey, jadi bila kes begini, ini adalah masuk rujuk pada 6. Inverse normal. Okey, konsep kalkulator ni ialah konsep kiri. Awak kena ingat, konsep kiri. Okey, jadi kalau dia ke kanan, awak kena buat 1 tolak ke barangkalian dia. Okey, jadi kita sekarang ni kita kena tukar balik mod kita kepada menu 7. Tapi kita kena pilih, okey, menu balik, lepas tu 7. Tapi kita kena pilih 3, iaitu kat sini inverse normal. Okey, tekan 3. Jadi awak nampak situ area, area sisian piawai dengan min kat dalam tu. Okey, sekarang ni, okey, ingat konsep kita ialah kiri. Okey, ni memang kiri kan? Okey, kita terus masukkan 0.4052. Okey, lepas tu tekan je equal. So, kita akan terus dapat jawapan negatif. Maksud Q ini ialah negatif 2399. Okey, itu jawapan dia. Okey, sebenarnya kalau ikut buku sifir, 2 tempat perpuluhan je. Okey, nanti saya akan terangkan secara detail macam mana nak baca. Yang ini pun saya akan ajar Okey, dan apa konsep yang sebenar, kenapa kalkulator boleh terus dapat jawapan macam tu. Okey, itu video khas. Macam mana nak baca. Okey, sekarang ini, yang ini pula, ini lebih besar. Ingat, konsep kita konsep kiri. Jadi, bila simbol dia lebih besar, awak mesti tu buat 1 tolak 0.4052. Okey, jadi awak akan dapat jawapan 0.2399. Okey. Okey, ni pun samalah. Tanda sama dengan dekat bawah ini tak memainkan peranan. Okey, so bila kiri, tulis terus je 0.8264. Okey, so awak dapat 0.94. Tapi kalau lebih besar, mesti 1 tolak 0.8264. So, akan dapat negatif 0.94. Okey, apa beza ni? Ini dia dah bagi nilai 1 terus. Ini dia bagi jawapan berapa dia punya standard piawai dia, Z dia. Okey, sekarang ini adalah basic macam mana nak operasikan kalkulator FX570EX. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan nombor 7. Okey. Okey. Okey, soalan nombor 7. X ialah pemboleh ubah secara Sarawak Selanjar dengan min. Okey, bila awak dapat soalan ni, awak mesti tulis min dulu dan sisihan piawai 10. Macam mana awak nak bezakan dia taburan normal ataupun taburan binomial? Bila taburan normal, dia memang akan terus tulis taburan normal. Jadi kalau dia tak ada perkataan ni, automatic it will becomes binomial distribution. Okey, ingat kita tidak boleh menggunakan variance, mesti sisihan piawai. Jadi kalau dia bagi variance, awak mesti punca kuasa duakan variance untuk dapat sisihan piawai. Jadi bila langkah pertama awak buat soalan ni, senaraikan supaya awak tak buat careless mistake untuk menulis variance ataupun sisihan piawai. Okey, cari Z score apabila X 67.2. Okey, ni tak ada masalah. Okey, kita tahu formula Z score ialah X tolak min bahagi sisihan piawai. Okey, jadi bila kat sini dia dah bagi 67.2 min 52 bahagi 10. Okey, kira saja dalam kalkulator. Okey, 67.2 tolak 52 bahagi 10. Okey, 1.52.
Okay, jadi Z awak ialah 1.52. Okay. B. Okay, sebenarnya sini X ni X besar. Typo ni juga. Okay, pemboleh ubah rawak mesti X besar. Okay, jadi B-nya. Okay. Jalan kerja 51 hingga 60. So, kita tahu ini P. X nak tukar jadi Z. Jadi 51 tolak 52 bahagi 10. Okey, bila awak dah aplikasikan formula tukar kepada piawai, so X awak akan jadi Z. Jangan buat X kebanyakan pelajar selalu tertulis sini X. Okey. So 60 pula, 60 tolak 52 per 10. Ini sebenarnya satu markah Okey, awak pun kira 51 tolak 52 bahagi 10. So, dapat negatif 0.1. Okey, 60 tolak 52 bahagi 10. 60 tolak 52 bahagi 10 awak dapat 0.8. Okey. Okey, sebenarnya awak boleh je terus tekan kalkulator macam saya ajar tadi. Tapi saya nak ajar awak konsep melukis. Saya tak panggil loceng. Kadang-kadang cikgu tuition nak panggil loceng, saya panggil perut. Saya ikut sifu saya, Easy Maths, Encik Isyak. Okey. Saya, lukis ni. Okey, ini adalah gambar je perut. Ini adalah tengah-tengah. Ini adalah min. Min tengah-tengah. Okey. Okey, lepas tu, sekarang sini bahagian negatif. Sini ialah bahagian positif. Okey. Sini memang negatif lah belah kiri kan. Sini ialah positif. Okay. So sekarang sini tak kisahlah buat apa-apa. Negatif 0.1. Sini 0.8. Dan dia berada di tengah-tengah. Jadi lorekan dia ialah di tengah-tengah. Okay, ini tak kisah awak lukis mana-mana. Sebab ada pelajar tanya saya, macam mana saya boleh tahu ini? Macam ni nama pun lakaran. Okay, ni saya panggil gambar ajar perut. Okay, so bila macam ni, okay, awak terus tekan kalkulator dan ini adalah nilai Z kan? Okay, nilai Z. Okay, kita pergi balik menu 7. Normal CD 2. Lower awak letak sini negatif 0.1. Okay, dan upper 0.8. So, terus dapat jawapan 0.32797. Okay, 5 tempat perpuluhan. Okay, habis soalan nombor 7. Okey, sekarang ini nombor 8. Okey, nombor 8. Okey, jisim jagung manis yang ditanam oleh petani adalah bertaburan normal dengan min 150. Ingat langkah pertama mesti tulis min dan sisihan piawai 10. Cari peratusan jagung manis yang mempunyai jisim 145 hingga 160. Okey. So pemboleh ubah rawak dia 145 dan 160. Okey. So kita tahulah ni. So langkah pertama X mesti tukar jadi Z. Bila ada Z, awak tahu awak kena apply formula Z. X tolak min bahagi sisihan piawai. Automatik kat sini. Ni tak ada. Okay, automatik kat sini. Z. Ni salah tak apa Kalau ada terbuat ke apa tak apa. Dia tidak efek. 160 tolak 150 bahagi 10. Okay. Okay, awak pun kira. Okay, 145 tolak 150 bahagi 10. So, negatif 0.5. Okay, 160 tolak 150 bahagi 10. Okay, 1. Okay, kita lukis perut.
Dan ini bahagian negatif. Ini bahagian positif. Dan dia berada di antara. Okay, so tekan lagi kalkulator awak yang canggih tu. Menu 7. Okay, normal CD. Lower negatif 0.5. Dan upper ialah 1. So, jawapan awak ialah 0.5328. Tetapi, dia minta peratusan. Peratus. Bila peratus, darab 100. Jadi jawapan 53.28 per 100. Kalau dia minta darjah, darablah 360 darjah. Dia minta bilangan, darablah dengan bilangan. Okey, soalan mesti akan tulis berapa. Jangan bimbang. Okey, soalan B pula. Jika 25%, saya boldkan kat situ jika, daripada jagung manis melebihi Y gram. Cari nilai Y. Ini macam mana pula nak buat? Okey, kalau awak perhatikan yang tadi, yang tadi kita mencari konsep ni kan. Ini Z, tapi ini bukan Z kan? Okey, macam mana nak beza konsep tekan kalkulator normal CD dengan inverse? Okey, bermaksud macam ni kita nak tahu kita guna method yang ini, lower upper ataupun konsep inverse normal. Dekat sinilah awak kena faham. Tapi saya bagi awak tips. Jika awak tengok sini nombor ni 25%. Sedangkan min awak ialah 150 gram. Unit kat sini gram, unit sini peratus. Bila unitnya tak sama, kita akan menggunakan konsep inverse normal. Okey. Okey, maknanya kalau unit tak sama, macam ni kan. 145 gram, 160. Unitnya sama. Bila unitnya sama, bermaksud kita guna normal CD. Tapi kalau unitnya tak sama, kita tahu kita akan menggunakan inverse normal. Jadi cara penulisan dulu, PX melebihi. Okey, melebihi Y lah. Dan dia kata 25%. So 25%, ingat jangan tulis 25. 25 per 100 bersamaan dengan 0.25. Ingat ke barang kalian mesti di antara 0 hingga 1. Tak mungkin negatif dan tak mungkin lebih dari 1. Okay, jadi bila kita dapat macam ni, okay, kita tahu kita kena X jadi Z. Okay, bila jadi Z, okay, awak tahu Y tolak min bahagi 10. Yang ini bukan 0.25 ini dekat sini awak kena buat menu 7 inverse normal. Okey, ni awak nampak kanan. Ingat dalam kalkulator inverse normal konsepnya kiri. Bila kiri awak tahu 1 tolak 0.25. Jadi awak akan dapat 0.6749. Okey, lepas tu kat sini, dekat sini awak bolehlah kira macam biasa. Berapakah nilai Y? 10 darab 0.67449. Okey. So 0.67449 darab 10. Lepas tu negatif pindah jadi positif tambah 150. So dapat 156.7449. Logik tak perpuluhan? Logik sebab gram. Kalau bilangan tak logik lah. Mana ada bilangan separuh-separuh kan, suku-suku. Okey, jadi logik lah jawapannya puluhan sebab dia adalah unitnya same. Okey. Okey, sekarang ni nombor 9. Okey, kita tengok nombor 9. Kita perkukuhkan lagi. Okey, nombor 9. Jisim pelajar di sekolah mempunyai taburan normal. Okey, dia bagi min 54 dan sisihan PRY 12. Cari jisim pelajar yang memberikan skor PRY 0.5. Okey, so skor PRY 0.5. Skor PRY 0.5 bermaksud Z lah.
So, kita tak tahu X kita sebenarnya. Okay, bila dia kata 0.5 ni Z. Dan dia kata Jisim pelajar dan dia memang tengah bercakap pasal 54 kilo. So, X lah kita nak cari sebenarnya. X tolak 54 per 12. Okay, ni kira macam biasa. 0.5 darab 12. Okay, tambah 54. So, awak akan dapat 60. Okay. B. Peratusan pelajar Jisim lebih daripada 48. Okay, so lebih daripada 48. Okay, dia guna direct normal CD sebab unitnya sama, nampak kilo. Dan min kita pun kilo kan. Okay, jadi bila X ingat jadi Z. Apply formula 48 tolak min bahagi 12. So 48 tolak 54 bahagi 12. So negatif 0.5. Okay, jangan lupa lukis perut. Kerana dia negatif 0.5 kat sini lah kan. So dia lebih besar. Lebih besar ataulah lorek semualah kat sini. Okay. Jadi kita terus tekan menu 7. Normal CD. Okay, kerana dia lebih besar bermaksud lowernya ialah negatif 0.5. Apanya awak buat je lah 20. So awak dapat jawapan 0.6915. Tapi dia nak peratus kan? Darablah 100. Okay. Okay, jangan buat macam ni. Buat elok sikit. Okay. Jadi 0.6915 darab 100. Jadi peratusannya ialah 69.15%. Okay, ini nombor 9. Okay, nombor 10. Okay, nombor 10. Jisim pekerja di kilang normal 70. Normal 70 kg lah. Nak tulis kg boleh. Okay, 70 kg. Dengan min dia variance. Kita tak nak variance. Ingat, itulah kenapa kita boleh tulis supaya kita tak buat careless mistake. So variance 49, tekan je kalkulator, punca kuasa 49, 7. 400 pekerja menyeberat di antara 63 hingga 84. Cari jumlah pekerja. Maknanya keseluruhan pekerja tu kita tak tahu. Okay, tapi dia tengah bercakap berat diorang 63 kilo, ni tertinggal kilo dah 84. Kita buat dulu probability. So berapa kebarangkalian 63 dan 84 ni. So daripada X kita tahu kita nak jadi Z, kita mesti apply formula 63 tolak min bahagi sisian PY dan X akan jadi Z 84 tolak 70 bahagi 7. Kebanyakan pelajar kebanyakannya dia akan buat careless mistake dekat sini lah. So 63 tolak 70 bahagi 7. Negatif 1. Okay, 84 tolak 70 bahagi 7. So, sini 2. Okay. So, bila kita lukis gambar perut ni, negatif 1, 2. Okay. Menu 7. Okay, normal CD. Negatif 1, lower uppernya 2. So, awak akan dapat jawapan 0.8186. Okay. Tapi, 0.8186 ni, okay, adalah 400 orang. Okay, kebarangkalian untuk 400 orang tu, bermaksud 400 orang tu kebarangkaliannya sama 0.8186. Selalunya macam tadi, kalau awak nak tahu peratus, awak nak 100 kan. Jadi kalau awak nak tahu bilangan, awak dah dengan bilangan saya cakap tadi kan. Sekarang ni bilangan tak tahu. Bila tak tahu, kita jadikan dia sebagai N. Tapi kita tahu jawapannya kita akan dapat 400. Okay, jadi 400 bahagilah 0.8186.
Jadi 4864. Logik ke bilangan orang? Bilangan pekerjanya ada ni? Okey, tolong bundarkan jadi 489. Awak nak bundar 488 boleh, 489 pun boleh. Dua-dua jawapan diterima di dalam SPM. Okey, jadi itu adalah bab konsepnya. Okey, ini ialah homework. Okey, rumusan konsep taburan kebarangkalian. Okey, ini semua homework. Cuma saya nak bincang soalan nombor 13. Okey, 13. Okey, ini ialah graf taburan normal. Okey. Okey, so saya nak bincang nombor 13. Taburan normal, minta maaf, taburan binomial. Okey, bentuk graf taburan normal ialah begini. Okey, nilai H, ingat. Semua hasil tambah semua kebarangkalian ni ialah 1. Jadi macam mana kita nak tahu nilai H? Okey, so apa kita buat? 1/16. Okey. Satu per 16. Maafkan saya sebab saya punya mikrofon ni kena pegang. 1/16 tambah 1/4 1/16. Kalau dia kosong, kebarangkalian 1/16. Kalau dia 1, kebarangkalian 1/4. Kalau dia 2, kebarangkaliannya H. Kalau dia 3, kebarangkaliannya 1/4. Dan kalau dia 4, kebarangkalian 1/16. Dan semua ni bila kita tambah jadi 1. Jadi apa kita buat? 1 tolaklah semuanya. Okey. 1 tolak 1/16. Tolak 1/4. Tolak 1/4. Tolak 1/16. So awak akan dapat 3/8. Okey. B. Okey, ni A. B. X kurang daripada 1. X kurang daripada 1 ni lah kan? X kurang daripada 1 bermaksud awak nak kosong dan awak nak 1. Kalau kosong, 1/16. Kalau 1, 1/4. So 1/16 campur 1/4. Terus baca. Tak susah Graf taburan binomial tak susah. So 5/16. Okay, so jawapan dia 5/16. Okay, yang ini pun buat secara homework. Okay, semua tolong hantar dan saya akan semak. So habis bab ni, saya akan buat lagi satu video khas untuk kenapa jawapan dalam kalkulator tentang gambar rajah perut, Z tu semua, kenapa jadi macam tu. Okay, saya akan buat satu khas video konsep baca buku sifir tersebut. Awak kena tahu juga. Okay, habis bab taburan kebarangkalian.